Hujan turun sejak 25 November lalu menyebabkan banyak kawasan rendah dan pedalaman di daerah Tutong masih terjejas akibat banjir. Bagaimanapun, keadaan paras air masih dalam keadaan terkawal dan pemantauan paras air di beberapa batang jalan raya dan kawasan didapati mula surut dan dapat dilalui oleh kenderaan pacuan 4 roda. Kerjasama erat daripada semua pihak termasuk yang dihulurkan oleh agensi-agensi kerajaan banyak membantu menangani keadaan banjir di daerah Tutong. Yang berhormat Peneranggaya Seri Kerana Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan perkara itu semasa meninjau ke beberapa kawasan yang terjejas banjir di daerah Tutong. Bersama Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Peneranggaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. DDMC ataupun Pusat Bencana Kebangsaan Daerah telah pun mengambil tindakan aktif bagi membantu keluarga yang rumah mereka terjejas dengan banjir ini dengan menempatkan mereka di dua tempat. Satu ialah di Dewan Masjid Tanjung Maya dan satu lagi Dewan Kemasyarakatan Tanjung Maya. Kita juga berkesempatan bertemu dengan keluarga-keluarga tersebut dan mereka berada dalam keadaan baik dan menerima bantuan daripada Jabatan Perkhidmatan Masyarakat daripada sarapan pagi hinggalah makan malam mereka. Saya menghargai akan usaha yang ditunjukkan oleh penghulu dan ketua kampung Tanjung Maya yang mempunyai satu organisasi yang khusus dalam menangani bencana banjir yang telah pun mereka tunjukkan semasa kejadian banjir 2 kali di sini. Dan pada masa ini mereka mempunyai persediaan bukan saja tenaga manusia tetapi juga mempunyai aset-aset seperti kereta pacuan 4 roda, perahu-perahu dan tenaga sukarelawan. Sejak kejadian hujan lebat, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Tutong membuat penyelarasan bantuan serta pemantauan bersama agensi-agensi keselamatan. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan catuan makanan asasi dan bantuan telah disediakan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM Cawangan Daerah Tutong yang diagihkan kepada lebih 300 buah keluarga yang terjejas. Ini telah pun juga menilai sebenarnya mengambil peluang ini juga untuk melihat keadaan keluarga-keluarga ini dari aspek jika mereka ini masih lagi tidak memohon bantuan kebajikan bulanan melalui skim SKN. Jadi untuk dinilai, untuk dilihat. Jadi sekiranya belum masuk ke dalam skim kebajikan negara untuk diberikan bantuan. Jadi seorang ini dapat mengakses terus ke skim ini dengan dibantu oleh pihak JAPIM. Dan kita ini pun melihat juga sebilangan keluarga-keluarga ini tidak mempunyai pekerjaan. Jadi ini pun dinilai oleh pihak JAPIM untuk mencarikan kerja-kerja yang bersesuaian kepada mangsa-mangsa ini. Sejak kejadian hujan lebat, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Tutong membuat penyelarasan bantuan serta pemantauan bersama agensi-agensi keselamatan di daerah Tutong dengan pemimpin-pemimpin masyarakat di kawasan kampung terjejas dan sentiasa dalam keadaan bersiap sedia dengan aset-aset bagi membantu penduduk kampung yang memerlukan. Salah satu lokasi lawatan menyusur Sungai Layong bagi meninjau keadaan paras air dan rumah-rumah terjejas banjir di Jalan Kecil Layong. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Timbalan Setiausaha Tetap Bandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong dan Pegawai Pemerintah Batalion Kedua Tentera Darat di Raja Brunei. Pihak polis di Raja Brunei juga sentiasa mengadakan rondaan di jalan-jalan kawasan banjir bagi memastikan keselamatan kenderaan penduduk-penduduk kampung yang diletakkan di bahu jalan. Papan-papan tanda polis juga dipasang di sepanjang jalan yang dilanda banjir. 2 buah keluarga yang terjejas banjir kini ditempatkan di pusat penempatan sementara iaitu masing-masing di Dewan Kemasyarakatan Kampung Tanjung Maya dan Dewan Masjid Kampung Tanjung Maya. Kejadian banjir juga menjejaskan beberapa buah rumah di Kampung Lubuk Pulau.
Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan petang tadi mengadakan majlis membaca Ratib Al-Atas dan doa kesyukuran bersempena dengan ulang tahun penubuhannya yang ke-14. Majlis diadakan di Masjid Jeffrey Bolkiah, Kampung Batung, Mukim Pengkalan Batu. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diteruskan dengan penyampaian wakaf berupa alat kegunaan masjid yang diserahkan kepada Awang Haji Muhammad Aduka bin Haji Abdul, Imam Masjid Jeffrey Bolkiah, Kampung Batung. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Muhyiddin bin Johari alias Johari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Brunei December Festival BDF kembali lagi. Pelbagai acara disusun sepanjang BDF yang menyediakan pelbagai acara dan aktiviti menarik untuk orang ramai. Pameran BDF dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga 6 hari bulan ini di Pusat Membeli Belah Times Square dan City Square Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Persembahan seni mempertahankan diri memeriahkan acara. 12 seni mempertahankan diri digabungkan dalam satu persembahan yang masuk dalam catatan Brunei Book of Records. BDF seumpama ini memberi peluang kepada orang ramai mengetahui lebih terperinci mengenai festival yang diadakan. Lebih 70 acara dan aktiviti disusun termasuk pesta makanan, festival Islam, kebudayaan dan seni kreatif dan acara sukan serta pengembaraan. Antara acara yang menarik persembahan seni mempertahankan diri seperti Hari Terbuka Karnival Karate Shitoryu, The Garden Rhapsodies dan Taman Tema Musim Sejuk Winter Wonders di Jerudong Park. Harapan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan juga lembaga pelancongan Brunei melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan ialah supaya acara pada tahun ini juga akan mendapat sambutan yang menarik walaupun dengan keadaan yang terhad ataupun dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu, di mana juga BDF 2020 ini akan lebih banyak mencongkel ataupun memberi kreativiti kepada penganjur-penganjur. Jangkitan HIV menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menjejaskan lebih 75 juta orang dan kematian lebih 32 juta orang di seluruh dunia. Tahun lalu, 1.7 juta kes jangkitan HIV baru dilaporkan dan dianggarkan 38 juta orang hidup dengan jangkitan HIV ataupun People Living with HIV, PLHIV serta 690,000 kematian akibat AIDS dilaporkan. Walau bagaimanapun, dengan kemajuan dalam bidang kesihatan dan perubatan masa kini, kadar jangkitan baru HIV dan kematian akibat HIV semakin berkurangan. Menteri Kesihatan berkata di negara Brunei Darussalam, dari tahun 1986 hingga menjelang akhir tahun 2019, 289 orang disahkan dijangkiti HIV dalam kalangan rakyat tempatan dan penduduk tetap. Dari jumlah itu, 218 orang masih hidup dengan HIV. Jumlah kes tertinggi dilaporkan tahun lalu sebanyak 42 kes yang mana 98% terdiri daripada kaum lelaki dan majoriti kes kini ini adalah mereka yang berumur 20 hingga 34 tahun. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berucap demikian semasa sidang media sempena sambutan Hari AIDS Sedunia 2020. Jelas Yang Berhormat, kemudahan-kemudahan di pusat kesihatan dan hospital-hospital di seluruh negara menyediakan perkhidmatan untuk mengesan jangkitan HIV dan untuk memberi rawatan antiretroviral therapy ART yang boleh menyekat replikasi HIV dan penyebaran jangkitan HIV. Antara perkhidmatan yang disediakan adalah termasuk ujian saringan HIV bagi ibu-ibu mengandung, permohonan pekerjaan mengikut jenis pekerjaan, saringan pendermaan darah dan ianya juga dibukakan kepada individu-individu yang ingin membuat ujian HIV untuk mengetahui status HIV mereka. Alhamdulillah, di bawah Kerajaan Kebahdulian Maha Mulia Datuk Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,
Pembiayaan bagi rawatan perubatan bagi penyakit HIV adalah diberikan secara percuma bagi semua warga negara dan penduduk tetap di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat juga menekankan bagi sama-sama membenteras jangkitan HIV dalam kalangan masyarakat di negara ini serta mencapai sasaran untuk mengakhiri AIDS dalam Matlamat Pembangunan Mampan pada 2030, semua pihak berkepentingan termasuk agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta kumpulan-kumpulan masyarakat dan akar umbi perlu bekerjasama dan memberi dorongan agar kemudahan-kemudahan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh mereka yang memerlukannya tanpa diskriminasi dan dilaksanakan secara terpelihara dan sulit. Program saringan HIV di klinik swasta juga dilancarkan dan tayangan video. Program tersebut dijalankan mulai hari ini sehingga 31 Disember ini. Program saringan HIV di klinik swasta ini akan menggunakan HIV Rapid Test Kit yang mana individu tersebut akan mendapat keputusan ujian saringan dalam jangka masa 15 hingga 25 minit. Jika keputusan itu ujian positif, individu tersebut akan dirujuk ke Kementerian Kesihatan bagi pengesahan dan rawatan selanjutnya. Individu yang berkelayakan akan dapat mengakses ujian saringan HIV secara percuma di beberapa klinik swasta di daerah Brunei dan Muara dan Belaid. Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Yang di-Pertua Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam berkata, sempena Hari AIDS Dunia 2020 tahun ini, Majlis AIDS dan Kementerian Kesihatan bekerjasama untuk mengedarkan sejumlah kecil alat ujian HIV cepat kepada beberapa klinik swasta yang terlibat di seluruh negara. Alat ujian ini akan digunakan oleh klinik-klinik tersebut untuk menguji mana-mana pihak yang mungkin berisiko jangkitan HIV. Untuk bulan Disember ini, klinik-klinik ini dengan sukarela memberikan perkhidmatan ini secara percuma dengan menggunakan alat ujian saringan tersebut. Klinik-klinik ini telah dilatih untuk menyediakan persekitaran terbuka atau open environment dan tidak menghakimi, iaitu non-judgmental, bagi mereka yang mahu menjalani ujian saringan HIV. Tentunya ini dapat memberi alternatif bagi penyaringan jangkitan HIV di samping ujian HIV yang terdapat di pusat-pusat kesihatan dan hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Juga hadir Awang Haji Abdul Manap bin Osman, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam. Sementara itu, 1 kes disembuh dilaporkan dan 2 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan mengumumkan jumlah keseluruhan jangkitan 151 kes dengan kes yang sembuh seramai 146 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 10 kes. ...466 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 8,856 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 191 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 77,829 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. 2,158 pelajar dari kalangan keluarga yang kurang berkemampuan di seluruh negara menerima sumbangan bantuan peralatan persekolahan bagi sesi persekolahan tahun 2021. Sumbangan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bertujuan memeduli kebajikan dan hal ehwal pendidikan para pelajar yang kurang berkemampuan selain meringankan beban perbelanjaan keluarga dalam menyediakan keperluan persekolahan tahun hadapan.
Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Pengerusi Jawatan Kuasa Meneliti Bantuan-Bantuan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kepada para ibu bapa dan penjaga pelajar-pelajar berkenaan. Sumbangan dalam bentuk kupon pembelian peralatan dan keperluan persekolahan. Setiap seorang pelajar menerima kupon yang bernilai RM250. Antara yang hadir, Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan, dan Dayang Saidah binti Haji Wahid alias Burut, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. UTB menjalin kerjasama dalam bidang teknologi melalui memorandum persefahaman bersama dua buah syarikat. Ikuti perincian beritanya sebentar nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Universiti Teknologi Brunei UTB mengorak langkah setapak lagi ke arah memperluaskan lagi pembangunan teknologi di negara ini. UTB menandatangani memorandum persefahaman, kecerdasan buatan, sumbangan kepada negara atau Artificial Intelligence, Gift to the Nation dengan syarikat Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd, BSP dan Shell Deepwater Borneo Limited. Profesor Dr. Dayang Haja Zorah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB dalam ucapannya menjelaskan sumbangan tersebut setentunya akan meningkatkan lagi pengalaman pengajaran dan pembelajaran serta kebolehan dalam penyelidikan di semua fakulti, sekolah dan pusat-pusat penyelidikan di UTB. Part of our commitment to invest in the future development of advanced technologies in Brunei Darussalam, these machines and laboratories can also be benefited by others, such as the STEP Center, Ministry of Education, for their organized activities where they can utilize and expose the use of the said machines to primary and secondary schools. These facilities will be able to develop best talent and equip students with the first-class hands-on experience and knowledge of the advanced technologies. At the same time, UTB academics will be able to conduct breakthrough research and make significant findings in their respective fields or even address the research challenges in the relevant industry in Brunei Darussalam. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Menandatangani pihak UTB ialah Naib Chancellornya Profesor Dr. Dayang Haja Zorah, sementara BSP diwakili oleh Agnes John Scott Lewis, Pengerusi Shell Country dan Pengarah Urusan BSP, dan Dr. Ivor Vestralen, Pengarah Urusan Shell Deepwater Borneo Limited. Dengan termeteranya MOU itu, ia diharap akan dapat memperluaskan lagi perkembangan teknologi terkini dan memperkukuhkan daya saing bidang sains dan teknologi di Brunei. Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR menyeru kepada semua pengguna jalan raya supaya meningkatkan kewaspadaan dengan memberikan tumpuan dan perhatian penuh ketika berada di jalan raya dan sentiasa mengamalkan sikap memandu yang berhemah. MKKJR juga merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam memastikan keselamatan jalan raya terjaga. Ini termasuk dari perancangan, penyediaan dasar, penguatkuasaan, petugas kecemasan, NGO dan juga orang yang ramai. Bagi memohon keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan negara ini, terutamanya para pengguna jalan raya, agar sentiasa diberikan perlindungan, MKKJR lewat petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil senegara sempena hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia 2020. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. MKKJR dalam pada itu menyeru semua pengguna jalan raya sama-sama mempunyai tanggungjawab dan memainkan peranan dalam menjaga diri kita sendiri dan orang di sekeliling termasuk harta benda. Sikap dan budaya mengutamakan keselamatan jalan raya akan membantu kita mengelakkan dari berlakunya kemalangan dan adalah penting bagi keselamatan semua. Majlis berlangsung di Masjid Ash-Shalihin.
Beberapa tindakan seperti menggubal dasar berkaitan golongan OKU serta review Pelan Tindakan Orang Kelana Upaya OKU di bawah jawatan kuasa khas Warga Emas dan Orang Kelana Upaya, Majlis Kebangsaan Isu Sosial sedang dilaksanakan. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata ia adalah bagi memastikan golongan OKU di negara Brunei Darussalam diberikan peluang yang sama dan mencapai kualiti kehidupan yang baik. Pelan tindakan tersebut antara yang mengandungi strategi pembangunan OKU, kesejahteraan OKU, kebajikan OKU dan sistem sokongan OKU. Yang berhormat Meja Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Penerangkaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin dalam perutusan sempena Hari Antarabangsa Orang Kelana Upaya berkata, antara isu kritikal yang dikenal pasti dalam pembangunan golongan OKU adalah pengupayaan golongan OKU untuk hidup secara berdikari dengan sokongan masyarakat dari segi dasar, infrastruktur dan moral. Lebih banyak kemajuan diperlukan terutama untuk memperluas peluang pekerjaan bagi orang kelainan upaya termasuk sokongan khusus daripada bakal majikan dan anggota masyarakat untuk memberikan peluang kepada penghidupan setara. Negara Brunei Darussalam melalui pendekatan secara senegara atau Whole of Nation akan terus berusaha meningkatkan lagi keberkesanan program yang akan memperkuatkan keboleh kerjaan dan keboleh pasaran bagi golongan OKU. Program intervensi awal melalui pendidikan dan pembelajaran khas juga diberi tumpuan. Pusat bahagia di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan akan menyediakan program intervensi awal bagi sebahagian OKU di bawah 6 tahun untuk mendukung dan melengkapkan program-program yang dilaksanakan oleh NGO, pusat dan persatuan OKU di negara ini. Selain itu, inisiatif dan usaha bagi memperkasa golongan OKU dalam bidang keusahawanan seperti mengetengahkan produk OKU dalam pasaran dan menyediakan ruang keusahawanan bagi OKU dan warga emas di premis-premis termasuk bangunan kerajaan. Usaha untuk mengadvokasi dan memperkasakan golongan OKU di negara Brunei Darussalam juga tidak akan dapat dilaksanakan tanpa kerjasama yang kuat dengan pertubuhan dan persatuan bukan kerajaan. Sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelana Upaya 2020 diraikan hari ini dengan Majlis Penyampaian Sijil Kanak-kanak OKU yang telah menamatkan program-program CFBT dalam 6 program. Perasmian sambutan Hari Antarabangsa OKU disempurnakan oleh Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Penerangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sepanjang program, kanak-kanak OKU menjalani pelbagai latihan asas kemahiran termasuk latihan perkomputeran, latihan kerja pejabat dan kemahiran 3R, mengurangkan, mengitar semula serta menggunakan semula bahan terpakai. Not forgetting Muhammad Ashraf Nazim bin Azmi, Muhammad Ashraf bin Pangeran Zamri bin Pangeran Haji Bujang selaku Yang di-Pertua SMATA Brunei menjelaskan, SMATA terus berjuang memastikan kanak-kanak OKU dapat menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan, ketabahan dan menjadi insan yang mampu berdikari dan sekaligus menyumbang bakti kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu-individu autisme yang akan menerima sijil-sijil penghargaan tersebut. Dalam sesi perbincangan ahli panel berkaitan mengongsikan pengajaran dari pengalaman inklusif serta sama memperbaiki kelemahan dan mencari kekuatan di masa mendatang. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Majlis tahlil bersempena Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya ini diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Penerangkaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara,
Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, ahli-ahli Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya dan persatuan-persatuan di bawah kementerian tersebut. Majlis doa kesyukuran juga diadakan sempena Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Molok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Kesyukuran adalah sebagai pengiktirafan terhadap golongan orang kelainan upaya selaku sebahagian daripada masyarakat, malah mereka juga merupakan pelengkap masyarakat di negara Brunei Darussalam. Antara pengisian majlis ceramah bertajuk Mencapai Wawasan 2035 bersama-sama orang kelainan upaya yang disampaikan oleh Dr. Nazirul Mubin bin Ahad, penolong Ketua Pusat Pentadbiran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Tema sambutan tahun ini, bukan semua kecacatan itu nampak dari mata kasar. Berita seterusnya. Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam BDNOC dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri, Pengiran Anak Saleha, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan kempen menderma darah di kolam renang Kompleks Sukan Negara Hassanabul Kia Berakas. Kempen bertujuan menambahkan lagi simpanan darah di Pusat Pendermaan Darah dalam memastikan simpanan yang mencukupi bagi kegunaan pesakit-pesakit yang memerlukan. Antara yang menderma darah, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran, Kewangan dan Estet, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kempen menderma darah akan diteruskan lagi pada hari Sabtu 5 Disember ini. Hari Bertindak atau Day of Action diadakan bagi memberi kesedaran dan pengetahuan mengenai jati diri dan sifat berdikari dalam kalangan diri para belia. Bagi memperingati Hari Bertindak Sedunia, Persatuan Pengakap Daerah Tutong dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Tutong tidak ketinggalan untuk sama-sama menyertai program berkenaan. Program yang berlangsung di Pusat Belia Tutong itu disertai oleh 16 orang peserta. Program dimulakan dengan ceramah bertajuk Saya Sayang Saya dan Hargai Alam Sekitar, dan seterusnya para peserta bergerak ke Taman Rekreasi Sungai Basong bagi projek memasang tong sampah. Sebagai aset dan sumber pembangunan masyarakat dan bangsa, para belia perlu ditanamkan dengan jati diri yang kental dan sifat berdikari. Hadir Awang Muhammad Khairul Nazif bin Haji Awang Damit, penolong pensyarah Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Bersempena memperingati sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya 2020 Brunei, Pusat Bahagia dan Syarikat Pengeluar Pakaian Tempatan Youth pagi tadi melancarkan projek kreatif. Semasa majlis tersebut, 10 orang pelajar dari Pusat Bahagia melakarkan karya seni masing-masing ke atas baju-baju T dan kanvas. Pada majlis ini, Pengiran Siti Rahmah binti Pengiran Haji Saleh, pemangku pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat berpeluang menyaksikan karya seni yang dihasilkan oleh para pelajar. Juga diadakan pelancaran beberapa baju T khas Pusat Bahagia dan juga beg sekolah yang direka oleh youth. Kesemua produk tersebut akan dijual kepada orang awam melalui komuniti bagi pasaran Brunei, yang mana 100% daripada hasil jualan akan diberikan kepada Pusat Bahagia. Di samping mengetengahkan kreativiti dan bakat para pelajar Pusat Bahagia, majlis umpamanya juga bertujuan untuk menyokong sepenuhnya usaha mereka ke arah memajukan kemahiran kreatif tersebut ke dalam perusahaan. Gara-gara membuang sampah sewenang-wenangnya di tempat awam, seorang individu dan sebuah syarikat dikenakan denda kompaun oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria. Mek Keng Poh yang didapati membuang pontong rokok di tempat awam di kompaun RM100, sementara Kaizen Sushi Cawangan Seria didenda RM500 kerana membuang sampah secara tidak teratur.
Individu dan syarikat tersebut diberikan tempoh selama 7 hari untuk menjelaskan denda kompaun berkenaan dan jika didapati gagal boleh didakwa di mahkamah. 3 orang lelaki warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK bagi siasatan di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Ketiga-tiga lelaki berkenaan ditahan dalam operasi Pumpung 155 yang dijalan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang JIPK ke atas sebuah rumah di Kampung Madang. Salah seorang daripada lelaki berkenaan didapati gagal menunjukkan sebarang dokumen yang sah, manakala 2 orang lagi didapati melanggar Peraturan 9-4 iaitu bekerja menggunakan pas lawatan sosial. Sebarang maklumat, hubungi hotline JIPK di talian 87348888 atau 87538888. Nama pemberi maklumat akan dirahsiakan. Sebahagian jalan persimpangan Jalan Aman hingga ke persimpangan lampu isyarat Jalan Muara, Jalan Utama Selambigar ditutup sementara hari ini. Penutupan jalan bermula pukul 7 malam hingga 7 pagi esok. Menurut siaran akhbar Jabatan Kejaraya, Kementerian Pembangunan, penutupan sebahagian jalan berkenaan adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan jalan dan melapis semula aspal di jalan berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, Jalan Utama Mentiri juga akan ditutup sementara dalam 2 peringkat pada 4 Disember 2020 bermula jam 10 malam sehingga 6 pagi. Peringkat pertama adalah penutupan Jalan Utama Mentiri menuju ke Mentiri. Penutupan adalah bagi memberi laluan kerja-kerja beam launching dapat dilaksanakan bagi projek pembinaan jejambat menghubungi Jalan Utama Mentiri dan Tanah Jambu. Peringkat kedua adalah penutupan Jalan Utama Mentiri menuju ke Bandar Seri Begawan yang hanya akan bermula setelah peringkat pertama selesai dilaksanakan. Justru orang ramai terutama pengguna jalan raya dinasihatkan agar berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut dan mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan.